Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Satu pembongkaran yang amat-amat mengejutkan dan juga memalukan ya, melibatkan Patipas. Sebab apa sahabat semua? Ini adalah pendedahan ya daripada seorang pengusaha percetakan yang dikatakan ya Patipas ya berhutang dengan mereka sebanyak RM600.000 yang tidak dibayar hampir 7 tahun. Wow, inikah parti yang dikenal sebagai Parti Islam se-Malaysia? Hutang pun mereka tidak bayar, sahabat-sahabat semua. Bagaimana mempunyai satu kesaksian, contoh yang baik, ya. Hutang sebegini pun tidak dibayar, hanya tahu menggunakan servis orang saja. Jadi menarik untuk kita kongsikan ya, perkongsian daripada pengusaha percetakan ini yang berasa geram dengan pihak ya, berasa geram dengan Patipas yang bermewah tapi lihat membayar hutang katanya. Seperti yang kita tahu, mantan Menteri Besar Kelantan baru-baru ini juga kecoh ya seluruh Malaysia apabila bergambar dengan sebuah kereta baru Alphard. Oh, itu dia. Ya, kereta baru Alphard tetapi hutang tidak dibayar. Inilah yang membuatkan pengusaha percetakan ini mendedahkan perkara yang amat memalukan ini, sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin membacakan kenyataan beliau. Katanya, selepas hampir 4 tahun laporan Malaysia Kini berhubung hutang mencetak lidah rasmi PAS iaitu Harakah, bekas syarikat pencetaknya sekali lagi membangkitkan kegagalan parti itu dalam melunaskan hutang yang tertunggak. Pengurus NAJ Press Resource Sdn Bhd Husin Jan menyatakan rasa geram melihat Patipas dan sikap kepimpinannya yang didakwa bermewah-mewah namun gagal mengambil tanggungjawab untuk membayar hutang Harakah. Mereka pakai kereta mewah katanya, boleh buat muktamar di Ideal Convention Center IDCC Shah Alam dengan bayaran sudah tentu mencecah puluhan ribu ringgit katanya lagi. Tetapi soal hutang mereka tidak ambil berat untuk selesaikannya. Tambahnya lagi, sudah hampir 7 tahun hutang tertunggak tak dibayar sepenuhnya katanya kepada Malaysia Kini hari ini. Untuk rekod sekitar Ogos 2019, Malaysia Kini pernah melaporkan isu hutang membabitkan Harakah dan pencetak berkenaan. Ia membabitkan hutang Harakah dengan dua syarikat Angkatan Edaran Enterprise dan juga NA Repress Resource Sdn Bhd. Angkatan Edaran sudah muflis dan pihak pengurusan sama menubuhkan NAJ Press Research Sdn Bhd sebagai pengganti dan terus mencetak Harakah pada ketika itu. Bagaimanapun, hutang Harakah dengan Angkatan Edaran yang telah muflis lebih banyak hingga mencecah nilai jutaan ringgit berbanding dengan hutang dengan NAJ ya Research hanya lebih RM600.000. Husin berkata, PAS dan Harakah enggan membayar hutangnya dengan Angkatan Edaran atas alasan syarikat itu telah pun gulung tikar. Di mana sikap tanggung jawab mereka, sahabat-sahabat semua? Hutang tetap dibayar. Tapi ini sudah di-print, sudah menggunakan servis mereka, lalu bankrupt kerana tidak dapat pusingan memusingkan pusingan bisnes mereka kerana tidak dibayar. Atas alasan muflis mereka tidak mau bayar pula. Ini satu tindakan yang ataupun kelakuan yang sangat memalukan daripada Patipas, sahabat-sahabat semua. Menurutnya lagi, syarikat tersebut menanggung beban hutang dengan pembekal kerana Harakah tidak mau menjelaskan hutangnya. Dalam keadaan ekonomi yang sukar ini, kita perlu sumber kewangan segera sebagai modal pusingan untuk teruskan perniagaan. Pemimpin PAS kononnya mengaku mengikut Al-Quran, hadis, ijma ulama sebagai panduan, tetapi sebaliknya menggunakan hukum sekuler dan ketepikan hukum Islam kerana enggan bayar hutang bidasnya lagi. Sementara itu, peguam mewakili NAJ Research Putra Taulan Rasul ketika dihubungi berkata, pihaknya sudah mengemukakan tuntutan terhadap PAS, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin dan penerbit Harakah yaitu Galeri Media Serbanika Sdn Bhd. Katanya pihak kami juga sudah memfailkan permohonan penghakiman terus kepada mahkamah dalam usaha menyelesaikan tuntutan anak guam dan menunggu keputusan mahkamah katanya. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia Kini sedang menghubungi PAS tapi sehingga hari ini belum mendapatkan respon ya daripada
kepimpinan ya parti tersebut, sahabat-sahabat semua. Ini amat mengejutkan kita. Apatah lagi ya parti ini kononnya perjuang Islam, memperjuangkan agama dan bangsa, tetapi perkara seperti ini pun tidak dibayar. Benarkah perjuangan mereka itu atau hanya satu ungkapan semata-mata di mulut? Itu persoalannya, sahabat-sahabat semua. Dan hari ini juga Hadi juga turut mengeluarkan satu kenyataan. Katanya ya kerajaan Pakatan Harapan ya penakut jika tidak bertindak pada isu 3R sebenar. Ini antara pemusingan fakta. Sekarang ini kerajaan sudah pun bertindak tegas, dan tindakan tegas itu diambil kepada siapa? Ya, contohnya kepada Presiden Patipas ini, karena dikatakan memperlekehkan kuasa raja-raja. Tindakan sudah pun diambil, cuma menunggu waktu untuk didakwa. Sanusi juga telah pun didakwa dan mengaku tidak bersalah. Pada awalnya beliau berjumpa memohon maaf dengan Sultan Selangor, namun akhirnya di mahkamah tidak mengaku bersalah. Itulah sifat PAS. Pemimpin mereka siapa lagi? Seperti Muhyiddin Yassin mengeluarkan fatwa, ya kononnya undi Pakatan Harapan itu haram. Dan juga Tun Dr. Mahathir. Nah, selain itu banyak lagi kes-kes ya yang menggunakan isu 3. Tapi dia pula cuba memusingkan fakta. Kononnya kerajaan tidak bertindak tegas, sedangkan hakikatnya tindakan yang sudah pun dilakukan, sehingga pemimpin-pemimpin yang melakukan ataupun menyentuh isu-isu sensitif 3R ini telah pun didakwa, ya telah pun disiasat dan sebagainya. Presiden PAS pula menempelak kerajaan kerana menggunakan isu 3R untuk menekan pengkritik yang memberi nasihat kepada kerajaan. Ya, kita bukan bodoh ya, kita bukan bodoh untuk katanya apa yang mereka katakan itu satu kritikan ataupun satu nasihat kepada kerajaan. Nasihat dengan fitnah, dengan memainkan sentimen adalah perkara yang berbeza. Dan kita faham benar apa yang dimaksudkan oleh lebay-lebay ini sehingga mereka didakwa, sehingga mereka disiasat. Nasihat itu benda berlainan. Kalau nasihat itu benda baik, semua orang boleh terima. Tetapi kalau menggunakan isu sentimen 3R, agama, menunggang bangsa, ini sudah tentu ya perkara yang tidak boleh dimaafkan. Jadi sekali lagi Presiden PAS Abdul Hadi Awang berpendapat bahwa isu agama kaum dan raja-raja yang sebenar melibatkan perkara yang mengancam agama Islam dan undang-undangnya. Dia menempelak kerajaan kerana menggunakan isu 3R untuk menekan pengkritik yang memberi nasihat kepada kerajaan. Katanya sekarang ini cabar undang-undang syariah ini mencabar umat Islam. Oh, ini lagi satu pemusingan kata-kata daripada lebay ini. Katanya, saya ulang sekali apa yang dikatakan oleh Hadi. Katanya sekarang ini cabar undang-undang syariah ini mencabar umat Islam, mencabar Allah, Tuhan kita, mencabar Tuhan Nabi kita. Betapa besar penunggangan, betapa besar ya penyesatan. Jadi benarlah kata Muhyiddin Yassin bahwa PAS ini sebuah parti yang parti ajaran sesat. Ya, itu daripada Muhyiddin Yassin ya, kita petik kata-kata dari dia, bukan datang dari saya ya. Ini tak boleh dibiarkan katanya, kita wajib bangkit menentang usaha-usaha menyerang syariah. Sekali lagi menunggang agama. Inilah 3R yang sebenar, tidak boleh dicabar. Bukan 3R mengkritik, menasihati kerajaan, menasihati orang di Melayu katanya. Dianggap apa yang keluar daripada mulut mereka itu semuanya benar. Itulah yang ada dalam kepala otak-otak lebay-lebay ini. Orang lain semua salah, mereka sajalah yang benar. Ini bukan 3R katanya lagi, ini mencabar Islam. Sampai begitu sekali ya, ini mencabar Islam, ini mencabar Allah, mencabar raja-raja katanya. Ketika berucap pada majlis penutupan Muktamar PAS ke-69 hari ini. Kenapa Hadi tidak memperincikan dakwaan mengenai kes 3R sebenar menurut kefahaman itu. Jadi saya cabar kerajaan katanya supaya berani bertindak pada isu 3R sebenar, kalau tidak penakut katanya lagi. Hadi antara beberapa tokoh pembangkang. Ini dia sahabat semua yang disiasat kerana menyentuh isu 3R. Selain dua bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan juga Dr. Mahathir Mohamad. Dan sebelum ini Abdul Hadi disiasat di bawah akta hasutan berhubung ucapannya di Johor pada 26 hari bulan Ogos. Dia berkata pengampunan kepada pesalah yang diamalkan negara ini sesuai dengan ajaran Islam. Ini satu lagi kata-kata yang memperlekehkan kuasa raja-raja. Tapi dia coba memusingkan. Kononnya ini mencabar kuasa Allah, mencabar kuasa Tuhan. Wow, hebat penunggangan mereka ni ya. Hebat sekali. Jadi katanya anggota keluarga mangsa jenayah yang berhak memberikan pengampunan, bukan lembaga pengampunan. Lembaga pengampunan ini negara kita melibatkan kuasa daripada raja-raja yang di Pertuan Agong. Sementara itu, Hadi secara sinis menyindir Pakatan Harapan dalam ucapannya
apabila mengingatkan ahli-ahli partinya supaya menjauhi sikap zalim dan berdendam seperti yang dilakukan gabungan itu selepas menjadi kerajaan. Bila kita jadi kerajaan kita jangan buat zalim, jangan balas dendam. Ya, ini kali lah. Jadi ini diajar dalam Islam, diajar Nabi. Ya. Antara saya pun tak mau baca habis ya kenyataan-kenyataan ini semuanya ya penunggangan. Jelas sahabat semua, ini adalah satu kenyataan yang boleh dianggap macam yang Muhyiddin cakap lah ya, sesat dan menyesatkan. Saya tidak mau baca yang keseluruhannya itu. Jika kamu baca boleh lihat di dalam bahagian deskripsi untuk menekan link dan baca apa yang dikatakan oleh ketua Lebay Pas ini. Jadi sampai di sini saja sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Sekali lagi, hutang kena bayar, jangan tidak bayar, jangan bagi alasan karena syarikat tumbuh filis dan sebagainya. Tahu guna servis orang, tahu bayar. Itu dia. Jadi kalau Anda juga memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian tidak pada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.